السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita mulakan pagi kita dengan memanjatkan setinggi-tingginya kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala yang Allah taala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-83 daripada surah An-Nisa. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. Yang bermaksud, dan apabila datang kepada mereka sesuatu berita mengenai keamanan atau kecemasan, mereka terus menghebahkannya. Padahal kalau mereka kembalikan sahaja hal itu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yakni orang-orang yang berkuasa di antara mereka, tentulah hal itu dapat diketahui oleh orang-orang yang layak mengambil keputusan mengenainya di antara mereka. Dan jika tidaklah kerana limpah kurnia Allah dan belas kasihannya kepada kamu, tentulah kamu terbabas menurut syaitan, kecuali sedikit sahaja, iaitu orang-orang yang teguh imannya dan luas ilmunya di antara kamu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi penceritaan Al-Quran berkenaan dengan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang munafik. Apakah tindakan dan tindak tanduk serta perangai mereka yang buruk itu yang diselar oleh Al-Quranul Karim, yang menyebabkan kita seharusnya mengambil perhatian supaya tidak mengikut jejak langkah golongan ini. Allah berfirman, وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. Yang dimaksudkan dengan amrun di sini ialah berita yang mempunyai kesan ataupun sesuatu yang mempunyai implikasi apabila disebarkan dan dihebahkan kepada orang lain. Dan kalimah adza'u bih, iaitu mereka orang munafik ini menyebarkannya dan menghebahkannya kepada orang lain. Maknanya ialah sesungguhnya orang-orang yang mempunyai penyakit di dalam hati-hati mereka, iaitu golongan munafik ini, apabila mereka mendengar sesuatu berita yang berkaitan dengan orang-orang Islam, sama ada berita itu berupa berita yang mengandungi keselamatan atau berita positif, keamanan dan sebagainya, ataupun berita-berita yang mengandungi perkara yang tidak baik, perkara yang menakutkan, perkara yang membimbangkan dan sebagainya, maka mereka ini serta-merta atau dengan segera menyebarluaskan berita tersebut tanpa melakukan sebarang penyiasatan atau sebarang tindakan untuk menentukan sama ada
berita-berita tersebut merupakan sama ada berita benar ataupun berita palsu. Dikisahkan bahawa antara perangai orang-orang munafik atau orang-orang yang lemah imannya ini, apabila berlaku suatu sariyah atau kumpulan tentera Islam yang berperang atau keluar menentang musuh, lalu orang-orang munafik ini akan mengatakan orang Islam telah tewas kepada musuh mereka, ataupun orang Islam telah menewaskan musuh mereka, dan mereka serta-merta menyebarkan berita tersebut tanpa melihat ataupun tanpa merujuk kepada hakikat berita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan juga orang-orang yang dhaif ini, iaitu orang-orang yang lemah iman ini, mendengar atau mengambil berita daripada mulut-mulut orang munafik, sesuatu berita, sesuatu perkhabaran, tanpa mereka periksa terlebih dahulu ketepatan dan kebenarannya. Maka tindakan yang seumpama ini atau perangai yang seumpama ini akan menyebabkan berlakunya ketidakstabilan atau kekecohan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apakah yang sepatutnya mereka lakukan apabila sesuatu berita itu mereka terima daripada sesiapa jua pun tentang sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum." Ini maksudkan dengan ulil amri di sini ialah kibarus sahabah, para sahabat yang senior, yang lebih tahu tentang apakah perkara yang sebenar berlaku. Ataupun dikatakan ulil amri di sini ialah para pemimpin atau para ketua yang mengetuai suatu serangan ataupun kumpulan tentera. Dan di sini dinyatakan tentang yastanbitunahu minhum, iaitu kalimah istinbat yang membawa maksud mengeluarkan sesuatu atau mengekstrak sesuatu. Maka ia bermaksud sesungguhnya orang-orang munafik itu dan juga orang-orang yang lemah iman itu, antara perangai mereka ialah apabila mereka mendengar apa sahaja berita, sama ada berita yang positif ataupun negatif berkenaan orang-orang beriman, mereka akan segera menyebarluaskannya tanpa tabayyun, tanpa memastikan kebenaran ataupun kepalsuan berita itu, yang bermaksud atau bertujuan untuk mengkucar-kacirkan keadaan, bertujuan untuk mendatangkan perkara yang tidak baik yang boleh berlaku dan menjadi kesan kepada penyebaran berita itu terhadap orang-orang yang beriman. Dan jikalau orang-orang munafik itu dan orang-orang yang percaya kepada mereka menyerahkan berita tersebut kepada orang yang layak untuk diserahkan, iaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kepada para sahabat yang lebih senior, yang lebih tahu tentang hal ehwal dan keadaan yang sebenar, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, nescaya akan diketahui kebenaran berita tersebut oleh alladhina yastanbitunahu, iaitu golongan yang mampu untuk mengekstrak atau mampu untuk mengeluarkan, menghasilkan sesuatu maklumat yang sebenar, dan mereka sendiri akan mengetahui hakikat berita tersebut sama ada benar ataupun sebaliknya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga daripada ulil amri. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam menyatakan maksud alladhina yastanbitunahu, menyatakan bahawa terdapat dua pandangan. Yang pertama, kalaulah orang-orang munafik yang menyebarkan berita yang tidak pasti itu menyerahkan berita ataupun urusan berkenaan dengan keamanan atau ketakutan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kepada pemimpin dalam kalangan orang Islam, iaitu para sahabat yang besar, dan meminta
daripada mereka hal ataupun hakikat sebenar, cerita sebenar, ada sumber yang sepatutnya, nescaya orang-orang munafik itu akan tahu, akan mengerti apakah ataupun mana satukah berita yang benar atau berita yang sebenar. Maka minhum itu bermaksud daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan daripada ulil amri. Pandangan yang kedua pula mengatakan bahawa alladzina yastanbitunahu itu merujuk kepada segolongan dalam kalangan ulil amri atau dalam kalangan sahabat. Bermaksud kalaulah orang-orang munafik itu menyerahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para pemimpin dalam kalangan sahabat, nescaya akan beroleh, mereka akan beroleh ilmu yang sebenar pada orang yang mampu untuk menceritakan atau mampu untuk menghuraikan peristiwa-peristiwa tersebut dalam kalangan para sahabat. Bermaksud terdapatnya ulil amri yang mampu melakukan istinbat, dan ada dalam kalangan mereka yang tidak mampu melakukannya. Maka kalimah minhum itu adalah merujuk kepada segolongan dalam kalangan ulil amri. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudiannya Allah menyatakan bersambungan ayat ini yang berbunyi walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh lattaba'tumus syaitana illa qalila. Bermaksud kalaulah tidak kerana limpahan kurnia Allah ke atas kamu dan rahmat Allah ke atas kamu, wahai orang-orang yang beriman, dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada dorongan Allah kepada kamu untuk mengerjakan kebaikan dan ketaatan, nescaya kamu akan terjebak dan terjerumus ke lembah syaitan, ke lembah godaan syaitan, seperti mana berlaku kepada orang-orang munafik tersebut. Melainkan hanya segolongan kecil daripada kamu, iaitu golongan yang ikhlas dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala, orang yang berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Maka golongan ini tidak akan berjaya digoda oleh syaitan, seperti mana Allah berfirman, inna ibadi laysa laka alaihim sultan, iaitu sesungguhnya hamba-hambaku tidaklah ada bagi kamu, wahai syaitan, untuk menguasai mereka. Surah Al-Hijr ayat yang ke-42. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di antara hukum dan adab yang para ulama mengambil istinbat daripada ayat ini, kewajipan untuk tidak menyebarkan sebarang berita, khususnya ketika dalam keadaan cemas atau keadaan peperangan, melainkan setelah dipastikan kebenaran berita tersebut dan dipastikan tidak akan membawa mudarat kepada kepentingan orang-orang Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadis riwayat Abi Hurairah dalam Sahih Muslim bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Bermaksud memadailah seseorang itu dianggap sebagai pendusta apabila ia memberitahu semua perkara yang ia dengar. Maka dalam konteks hari ini, bila kita kaitkan ayat ini dengan apa yang berlaku mutaakhir ini, sangat bertepatan, dan ayat ini seharusnya menjadi peringatan kepada kita supaya mengambil sikap tabayyun ataupun tathabbut. Hendaklah kita pastikan terlebih dahulu sesuatu berita yang kita dengar, dan jangan kita menyebarkan berita tersebut melalui apa juga medium sebaran. Dan hari ini dalam dunia kita sangat mudah untuk menyebarluaskan sesuatu berita, maka sikap ini perlu kita ambil sebagai suatu sikap yang wajib kita lakukan agar kita tidak menjadi seperti orang-orang munafik,
seperti orang-orang yang lemah iman pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahawa relevannya ayat ini dengan apa yang sedang berlaku, dan pastinya ia akan sentiasa relevan sehingga ke hari kiamat, kerana manusia itu tetap manusia yang suka melakukan kesalahan, yang suka untuk, termasuk dalam konteks ini, suka menyebar atau menghebahkan sesuatu berita atau cerita tanpa mengambil langkah ataupun tanpa membuat tindakan yang bermaksud untuk memastikan kebenaran atau kesahihan perkara yang hendak disampaikan. Maka inilah yang perlu kita tangani dalam kehidupan kita, agar kita tidak menjadi orang-orang yang tidak membawa kepada kebaikan dalam kehidupan kita, kehidupan di dunia, apatah lagi kehidupan di akhirat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.